Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina futuhal 'arifin warzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Ya hayyu ya qayyum ya rabb Musa wa Harun wa Nuhin wa Ibrahim wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Akrimna bijawdatil hifzi wal fahmi warzuqna al hikmata wa thabata adh-dhihni wal aqli wal hilmi wal ilmi wan najahi fid dunya wal akhirah bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya rabbal alamin. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dapat kita sama-sama berada di dalam majlis ilmu pada malam ini, mempelajari sebuah kitab yang masyhur di Nusantara yang berjudul Hidayatus Sibyan, petunjuk bagi kanak-kanak fi ma'rifatil islami wal iman, petunjuk bagi orang yang baru belajar mengenal Islam dan iman, karangan Al-Alim Al-Allamatu Abu Abdullah Husin Nasir Ibnu Muhammad Tayyib Al-Mas'udi Al-Albanjari rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi fid daraini amin. Kita masih lagi membicarakan berkaitan tentang syarat sah sujud. Syarat yang ketujuh, meninggikan akan punggungnya daripada tengkuknya. Syarat yang ketujuh iaitu yang disebut dalam kitab fiqh an yarfa'a asafilahu ala a'aliyahu, iaitu hendaklah mengangkat yang di bawahnya iaitu punggungnya mengatasi kepalanya atau tengkuknya. Kerana terdapat dalam beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang sembahyang seperti binatang. Melarang sembahyang seperti binatang. Bila sembahyang, punggung dengan kepala ni dia sama. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang sembahyang macam ni. Ini sembahyang seperti binatang. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita sembahyang seperti binatang. Oleh sebab itulah ketika sujud hendaklah kepala di bawah dan punggung hendaklah ditinggikan, tidak sama rata ataupun hampir sama kepala dengan punggung, kerana sedemikian rupa adalah sama seperti binatang. Sembahyang kita ni tidak sama seperti binatang. Justru itu berdasarkan beberapa hadis yang sahih, ulama memberikan syarat-syarat sah sujud, hendaklah meninggikan akan punggungnya daripada kepalanya ataupun daripada tengkuk dia. Daripada tengkuknya. Maka timbul soalan, timbul persoalan, sekiranya ia sembahyang di atas kapal ataupun seumpamanya, bagaimanakah cara dia nak sujud kerana dalam keadaan yang begitu masyaqqah, iaitu dalam keadaan begitu payah untuk menekankan kepala ke tempat sujud. Sebab kalau dia naik sangat, macam mana? Dalam keadaan sedemikian rupa, maka buatlah sekadar mana yang mampu kerana dalam keadaan masyaqqah, dalam keadaan yang begitu payah, yang disebut oleh ulama laulam yatamakkan minas sujud
sekiranya ia tidak mampu nak sujud kerana dia semayang di atas kapal ataupun di atas bot, illa biwad'i nahwi makhiddatin tahta rijlaihi, melainkan ia terpaksa meletakkan umpama bantal di bawah dua kakinya, sebab nak pergi naik begitu. Kalau tidak dia tak boleh tekankan kepalanya. Au jabhatahu lazimahu, maka wajib dia melakukan sedemikian rupa. Kecuali dalam keadaan masyaqqah, dalam keadaan yang tidak boleh kita lakukan. Contohnya kerana pakcik baru buat pembedahan mata. Pembedahan mata, maka tak boleh sujud. Sedangkan syarat sujud tadi mestilah punggung mengatasi kepala. Nak sujud macam mana kan? Kalau boleh, di dalam mazhab kita Al-Imam Syafi'i, kalau ada bantal, boleh letaklah bantal depan, sujud juga di atas satu benda, tetapi diberikan keringanan. Kenapa? Kerana ada masyaqqah. Hukum asal, punggung mesti di atas, kepala adalah di bawah. Tapi kalau dia sujud pula, tercabut pula mata dia, terkeluar pula mata. Jadi ulama kata, buatlah sekadar yang mana mampu berdasarkan firman Allah Ta'ala, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak diperberatkan ke atas orang yang mukallaf itu melainkan yang mampu dilakukan. Idza amartukum bisyai'in fa'tu mastata'tum. Nabi SAW bersabda, apabila diperintahkan kepada kamu untuk melakukan sesuatu, buatlah sekadar mana kamu mampu. Kalau kena letak benda ini memerlukan dengan bayaran, walau bi ujratin qudira alaiha. Dia kata walau bi ujratin, walaupun dengan upah, dengan bayaran, qadira, yang mampu alaiha, mampu dia bayar. Yang mampu dia bayar. In hasala ma'ahu tankis, sekiranya dia nanti sujud menelekan kepalanya di atas benda tersebut. Tetapi kalau masyaqqah sangat, terpaksa memerlukan bayaran dan memayahkan, bolehlah sujud dengan menggunakan isyarat. Berdasarkan beberapa riwayat bahawa Nabi SAW satu hari melihat para sahabat membawa satu benda, seumpama bantal lah, pergi semayang berjemaah bawa benda dia, bawa macam bantal. Bawa apa tu pakcik? Bantal untuk apa? Nak tidur dan nak sujud, dan jadi masyaqqah kan. Maka Nabi SAW campak bantal tu. Buatlah sekadar mana kamu mampu. Tapi kalau tidak menjadi masyaqqah, adalah terlebih afdal sujud di atas sesuatu. Sujud di atas sesuatu yang boleh kita menelekan dan diberikan kemaafan, walaupun ketika itu kepala kita di atas daripada punggung kerana ada kepayahan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Para alim ulama di kalangan mazhab kita Al-Imam Syafi'i menyebut, wa illa, sekiranya tidak mampu, fala yalzamuhu, maka tidak wajib bagi dia. Tak mampu, payah nak bawa bantal dan sebagainya, dan surau pun tidak ada menyediakan satu tempat yang khas bagi orang yang sedemikian rupa. Jadi pakcik ni bila nak semayang, dia duduk di atas kursi, dan kursi pun tak ada tempat sujud. Yang saya tengok yang ada kursi, ada tempat sujud ni di Beijing. Masjid di Beijing tu, dia ada tepi-tepi ni ada kursi macam ni, dia memang ada, boleh tarik begitu. Bila nak sujud atas. Ada atas. Kalau kita sekarang ni kursi tak ada sedemikian rupa. Kursi dia orang ni memang ada khas untuk orang yang semayang dalam keadaan duduk. Dia sujud juga, sujud di atas satu benda yang telah dicipta khas. Maknanya di sana ulama di kalangan mazhab Hanafi, mereka bermazhab Hanafi, menyatakan kena sujud juga di atas sesuatu. Jadi inovasi yang dibuat oleh orang Islam di negara China ni, dia buatlah satu kursi yang ada tempat sujud. Tempat sujud. Saya mula-mula agak dia adalah tempat baca Quran. Rupanya dia orang ni ialah guna untuk tempat sujud. Kursi yang tepi-tepi ni.
Jadi kalau nak letak kursi pun, jangan kursi ni diletak di belakang soft. Ni pakcik-pakcik yang pakai kursi. Dia kadang-kadang letak kursi gitu. Jadi orang belakang datang nak sembahyang kan, nak sujud macam mana? Kursi letak begini. Kerana bila kita duduk. Bagi orang yang sembahyang duduk dikira ponggong dia. Dikira ponggong. Ponggong ialah sama dengan kaki orang yang sembahyang berdiri. Bukan dikira kaki. Ada orang sembahyang sini, ada satu masjid di Melaka ni. Orang tegur pun, dia buat, tak peduli. Dia kata ada mufti kata boleh. Dia kira mufti kata boleh. Orang tu tanya saya, macam mana ustaz? Susah sangat, dia tengah sembahyang, tarik kursi dia. Dah degil sangat. Sehingga orang sembahyang, bila jemaah lain datang sembahyang, dia jadi, orang tak boleh sujud di belakang dia. Dia kira dia je. Dia susun begini. Dia susun begini. Bila orang datang, soft ada di belakang. Macam mana? Sehingga saya sendiri pun, itu terlambat, sembahyang di belakang dia. Udah tu kita pula terpaksa mengundur ke belakang. Kalau susah sangat, kalau degil dah ditegur pun dia tak mau, dia tengah berdiri, tarikkan kursi. Sekali dia duduk terlentang, lepas tu dia taubat. Sebab dia degil. Dia kata ada mufti yang kata. Tak tahu mufti mana. Dia kata mana-mana boleh. Ialah mana-mana boleh lah. Lepas ni mana-mana lah kami tarik kursi, biar kau terlentang baru dia ketahu. Dia menyusahkan orang lain. Kalau nak buat begitu, kalau dia semayang di tepi pun, dia suka semayang di tengah. Masalah dia semayang di tengah, bukan semayang di tepi. Di tengah macam ni. Nanti orang ada belakang, soft di belakang, mengganggukan orang soft di belakang. Tidak faham bahawa semayang dalam keadaan duduk ialah punggung adalah selari dengan kaki orang semayang berdiri. Bukan kaki kita selari dengan orang semayang berdiri. Kalau begitu, kalau kita semayang macam ni, mana kita telah membelakangkan. Ini kaedah di dalam soft di dalam semayang. Orang duduk, punggung. Begitu. Orang duduk ialah punggung. Kalau menyusahkan wa illa yatamakkan, kalau dia tidak mampu untuk menyediakan makhiddah ataupun menyediakan bantal umpamanya, atau sesuatu yang boleh dia sujud di atasnya, bal yakfihi al-inhina'u al-mumkinu wala i'adata alaih, maka bolehlah dia ini mengisyarat sahaja mana yang mungkin, mana yang mampu dia lakukan. Macam sekarang dah. Mampu yang dia lakukan. Mampu yang ia lakukan. Dia kata wa min zalika al-hubla ataupun al-habla, seperti perempuan mengandung. Perempuan mengandung, kan? Nanti kalau dia sujud, dia kata wa min batnihi kabiratun. Dia kata perut dia besar sangat. Kalau dia perut besar sangat, tadi syarat mesti punggung di atas, kan? Kepala tengkuk di bawah. Kalau orang mengandung perut besar, perut dia sampai terjejak bumi macam. Jadi ketika itu dia nak sujud pun tak boleh. Adakah batas semayang dia? Sedangkan syarat yang ketujuh, ianya mestilah dalam keadaan kepala di bawah, punggung di atas. Tapi kalau orang perut besar, mengandung contohnya, orang yang hamil, ataupun orang yang menjenis perut besar, atau disebut bahasa Arab kirsh batno, mana bahasa Mesir ke kirsh batno. Kalau perut kita buncit, dia pemegang, dah dia kata perut ni kirsh, bahasa Mesir sebut kirsh batno, maknanya perut buncit, macam kita boroi lah begitu. Nak sujud macam mana, perut sampai terjejak ke bumi, ketika itu isyaratlah sekadar mana yang mampu. Sekadar yang mampu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tapi kalau rupa kita ni yang mampu, maka hendaklah mengikut syarat yang ketujuh tadi,
Punggung mesti di atas, kepala di bawah, dan jangan sujud seperti binatang. Jangan rasa kita sujud tangan begitu tu macam warak, macam khusyuk, tapi tak betul kerana menyalahi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam, kata ulama, yusannu wad'u nahwal makhiddati lis-sujudi 'alaiha. Mazhab kita Imam Syafi'i. Sebab ada mazhab yang kata mesti sujud juga di atas satu benda. Ya, adalah disunatkan meletakkan sesuatu umpama bantal bagi sujud. Macam kita ni kalau lepas operation mata kata tak boleh sujud kan. Kalau di rumah tidak memayahkan kita, sedialah satu kotak ke apa ke, sujudlah di atas benda. Sebab mengelakkan daripada khilaf di kalangan para ahli ulama. Ada ulama di kalangan empat mazhab mengatakan mesti sujud juga di atas sesuatu kalau boleh sujud. Tetapi dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahawa kalau memayahkan, menyusahkan, buang sajalah. Untuk mengelakkan daripada perbezaan pandangan ulama ini, keluarlah satu kaedah al-khuruju minal khilafi mustahabbun. Keluar daripada khilaf perbincangan ulama ini adalah terlebih digalakkan, hukumnya adalah sunat. Kalau boleh ada benda itu lebih bagus. Kena khurujan min khilafi man aujabahu, kerana terkeluar daripada khilaf di kalangan ulama yang menyatakan wajib hasalat tankis, kerana syarat yang keenam yang telah kita bahaskan sebelum ini. Syarat yang sebelum ini hendak bahawa sujud tadi sebelum ni mestilah sujud dalam keadaan menekankan kepada sesuatu. Sebelum ni kita ada syarat, iaitu hendaklah ianya menekankan ke atas sesuatu. Bahawa tiada sujud atas sesuatu yang ditanggung, itu telah kita bahaskan. Dan hendaklah qasad, dan ditekan akan kepalanya kepada tempat sujudnya. Itu syarat yang keempat pada pengajian yang lepas. Kerana syarat yang keempat ni, iaitu hendaklah ditekankan ke tempat sujud. Jadi nak tekan tempat sujud tak ada. Kalau boleh ada, diadakan. Tetapi kalau tak ada, maka diberilah kelonggaran, disyaratkan. Kalau boleh, kalau adalah di Malaysia ni, contohnya inovasi yang terbaru, ada kursi-kursi yang disediakan tempat sujud baginya, itu terlebih afdal. Itu terlebih afdal mengikut pandangan di kalangan mazhab kita. Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala menyebut khurujan min khilafi man aujabahu mutlaqan hasalatan kisun, kerana dengan cara tersebut terhasillah menekankan kepalanya di atas sesuatu. Manalah tidaklah meninggalkan semua syarat. Dalam syarat yang keempat tidak dapat dilakukan. Syarat yang ketujuh pula, kepala lebih tinggi daripada punggung. Sekurang-kurangnya syarat yang ketujuh tidak dapat dilaksanakan, tapi syarat keempat tetap dilaksanakan, iaitu sujud di atas sesuatu. Ini di kalangan mazhab kita Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, apakah yang dimaksudkan meninggikan akan punggungnya daripada tengkuknya? Wal muradu bi asafilil badan. Adapun yang dimaksudkan ialah asafil, bawah badan. Makna di kepala, iaitu bawah badan, pada punggung ni kena dinaikkan ke atas. Dinaikkan ke atas. Sama balik kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, ulama kita menyebut walau nakasa ra'sahu wa mankibaihi dunahuma lam yakfi. Sekiranya memang dia menelekankan kepalanya dan juga dua bahunya, tetapi tidak meninggikan punggungnya, lam yakfi, mana tidak mencukupi, sujudnya masih lagi tidak sempurna, dan sujudnya adalah dikirakan tidak sah. Tidak sah. Kerana terdapat hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menegaskan mestilah sembahyang tidak sama seperti binatang. Sama balik kita tu. Qala al-musannifu rahimahullahu taala. Yang ke-8, wajib
Tuma'ninah padanya. Wajib tuma'ninah padanya. Mesti ada tuma'ninah. Mesti ada tuma'ninah. Kadar mana dikira tuma'ninah? Tuma'ninah. Dikirakan tuma'ninah. Iaitu kadar membaca subhanallah. Subhanallah. Mana dalil yang menyatakan bahawa syarat sah sujud mesti ada tuma'ninah? Berdasarkan sabda Nabi SAW kepada seorang sahabat yang semayang dia dalam keadaan begitu laju. Begitu laju, semayang laju gitu. Tak ada tuma'ninah langsung. Nabi SAW bersabda, "Summasjud," kemudian kamu hendaklah sujud hatta tatma'inna sajidan, sehingga benar-benar kamu ada tuma'ninah ketika sujud itu. Hadis yang sahih menunjukkan bahawa tuma'ninah adalah merupakan syarat sah bagi sujud. Jangan seperti ayam patuk apa nama? Orang panggil patuk padi ya. Laju begitu. Itu bukan semayang yang diajarkan oleh Nabi SAW. Semayang mesti ada tuma'ninah. Kadar mana tuma'ninah? Subhanallah. Alal aqal, paling kurang ialah membaca subhanallah. Sekurang-kurang begitu. Ini dalilnya. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Terdapat satu riwayat diriwayatkan pada Hammad ibn Zaid daripada Sabit radhiyallahu an daripada Sayyidina Anas radhiyallahu an. Katanya, inni la alu an usalliya bikum kama ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli bina. Qala fa kana Anas yasna'u syai'an la arakum tasna'unahu wa idza rafa'a ra'sahu min as-sajdah makatha hatta yaqula al-qa'il qad nasiya. Ini di antara dalil yang menunjukkan bahawa adalah Sayyidina Anas radhiyallahu an telah menunjukkan cara semayang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika sujud ada tuma'ninah, sehingga bangun daripada sujud berhenti sebentar, sehingga orang menyangka bahawa Sayyidina Anas terlupa nak sujud pula. Maknanya duduk antara dua sujud pun kadarnya lama. Tadi sujud, kemudian duduk antara dua sujud, duduk ada dua sujud dalam keadaan lama juga. Jadi kita akan bahas selepas ini duduk antara dua sujud, apakah syarat-syarat dia. Seterusnya kita baca lagi. Wajib tuma'ninah padanya. 3 mazhab menyatakan tuma'ninah adalah merupakan rukun merupakan syarat sah sujud. Syarat sah sujud. Kecuali mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi dia lain sikit. Yang penting ada sujud. Kerana dia menggunakan satu kaedah, al-ibratu bi awailiha la bi awakhiriha. Yang diambil kira berdasarkan hadis ialah awalnya, bukan akhirnya. Apa awalnya? Awalnya iaitu Nabi SAW bersabda, "Summasjud," kemudian sujudlah kamu. Dia kata apa nama sujud, kira semayang dia sah. Tetapi ia tidak menunaikan yang wajib. Sebab mazhab Hanafi ni ada beza sikit. Dia antara fardu dengan wajib. Contohnya kalau kita ni berimam, kita jadi makmum kepada orang yang bermazhab Hanafi. Katakan begitu. Ulama-ulama daripada India datang, kan? Dia beri kalau semayang masjid India pun, Allahu Akbar, dia di antara dua sujud pun tak ada baca. Allahu Akbar, Allahu Akbar, begitu kan? Kita kata macam mana ni, Maulana Kabir ni, daripada India datang kan? Semayang dia sah ke tak sah, ya kita pegang sah di sisi dia, maka sahlah kita ikut. Kalau tidak, nanya kita. Kerana mereka menggunakan satu kaedah, al-ibratu bi awailiha. Yang diambil kira dalam hadis ini ialah awalnya. Awalnya apa? Summasjud. Kemudian sujudlah kamu. Itu dia sujud. Dia bukan tak sujud. Dia telah melakukan rukun.
tetapi wajibnya tidak lakukan hatta tatma'inna sajidan, sehingga kamu benar-benar tamakninah waktu sujud. Itu wajib dalam semayang. Meninggalkan wajib tidak membatalkan semayang di dalam mazhab Hanafi. Meninggalkan wajib tidak membatalkan semayang, tapi berdosa. Jadi biasanya maulana yang hebat, dia ada tamakninah. Yang cokia-cokia ke bawah ni semayang laju. Itu tak boleh pakai. Kalau betul-betul ikut sunnah Nabi SAW, fardu pun dilakukan, yang wajib pun dilakukan. Manakala di kalangan mazhab kita Imam Syafi'i, fardu dan wajib sesuatu yang sama, tetapi satu bab sahaja. Fardu dengan wajib tidak sama, iaitu dalam bab haji. Haji ada rukun dia, dan dia juga ada wajib haji. Dia tak sama. Rukun haji lain, wajib haji lain, sunat haji lain. Tapi lain daripada haji, rukun ke wajib, benda yang sama di dalam mazhab kita Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Bagaimana kalau kita menjadi makmum kepada mereka yang bermazhab sedemikian rupa? Pakailah kaedah yang diajar oleh ulama kita mazhab Imam Syafi'i, kitab yang telah saya baca di Masjid Bukit Ketel dalam beberapa tahun yang dululah. Dah lama, lebih kurang 6 tahun yang lepas, membaca kitab yang bernama Al-Qawlut Tam fi Mas'alatil Imam wal Ma'mum. Seorang ulama yang alim di Mesir, Aqfaqshi rahimahullah ta'ala, mengarang satu kitab yang bernama Al-Qawlut Tam, permasalahan imam dan makmum. Permasalahan imam dan makmum. Al-Qawlut Tam, pandangan yang cukup sempurna berkaitan masalah imam dan makmum. Sebelum baca kitab Hikam, mula-mula baca kitab itu, di dalam kitab tersebut mengeluarkan satu kaedah untuk pegangan kita bersama, iaitu disebut al-ibratu bi'tiqadil imam, la bi'tiqadil ma'mum. Yang diambil kira ialah keyakinan bagi imam. Contohnya, kalau kita jadi makmum, ikut imam bermazhab Ahmad Ibn Hanbal, mazhab Hanbali, Bismillah bukan rukun bagi dia, bukan satu ayat dalam suratul Fatihah, tetapi mereka tetap baca 7 ayat Bismillahirrahmanirrahim, tapi mereka berhenti ghairil maghdubi alaihim. Bismillah tidak termasuk, tapi tetap 7 ayat. Alhamdulillah Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Yang keenam, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi tu 7. Sebab itu mereka semua berhenti. Semua berhenti sebab dia nak cukupkan tu 7. Jadi keyakinan dia begitu, kerana ada hadis begitu. Pegangan dia begitu, sah bagi dia. Jadi kita jadi makmum, sah ke tak sah? Sedangkan kepercayaan kita ialah Bismillah adalah satu ayat dalam surah Al-Fatihah. Ketika menjadi makmum, ada kaedah yang diberikan kelonggaran, al-ibratu bi'tiqadil imam. Yang diambil kira ialah berdasarkan keyakinan imam. Maka kira sah. Sebenarnya kita sah, kalau tidak kita tak sah. Tak boleh kita andai-andaikan, andainya mereka ni baca Bismillah. Memang dia tak ada baca Bismillah. Nak andai je mana? Allahu Akbar. Naik rakaat kedua kan. Tak dengar baca Bismillah. Allahu Akbar. Ada terus Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Contohnya. Memang tak ada baca Bismillah. Kecuali di Masjid Nabawi. Itu pun Syekh Huzaifi, Dr. Huzaifi, sebab dia mungkin dia belajar 4 mazhab, alim dalam pandangan mazhab, dan duduk di Mesir lama, mengambil PhD pun di Mesir. Dia tahu meraihkan mazhab ini. Mana kerana dia belajar di luar daripada Arab Saudi ni, pandangan dia ada longgar sikit gitu. Terutama dia belajar di Mesir, dia PhD di Mesir. Dalam perbandingan mazhab. Sebab itu Imam Huzaifi kalau dia jadi imam, Bismillahirrahmanirrahim,
Alhamdulillahi Rabb, dia baru baca Alhamdulillah. Kan? Di Madinah Munawwarah. Madinah ni dia lain sikit. Orangnya pun tertib, pelan. Kan? Pergi Mekah, sembahyang laju. Sehingga keluarlah kaedah di kalangan mazhab kita Al-Imam Syafi'i yang saya telah bahaskan dalam kitab ini dulu. Contohnya kita memang dah tak sempat dah. Nak membacakan suratul Fatihah. Maka dalam mazhab Imam Syafi'i, Fatihah yang baki itu ditanggung oleh imam. Sampai tahap begitu. Ulama kita mazhab Imam Syafi'i mula-mula ketat. Fatihah mesti baca. Tapi kalau kita dah tua-tua ni, pergi semayang di Mekah, tok imam sana laju. Memang laju. Tak kira lah siapa-siapa imam besar dia ke apa semua, memang laju. Dia kira memang jenis orang Arab Mekah ni kelang kabut sikit. Begitu. Dia jadi begitu. Ya Allah, khlas. Dia style begitu. Dia memang jenis begitu. Itu budaya dia. Orang Madinah ni, orangnya tenang. Tenang. Dia lain. Memang tak sama. Kalau belajar sana pun, kita tahu ini orang daripada Mekah, pensyarah dia lain. Kalau orang daripada Madinah ni, kita nak bantah-bantah pun tak boleh. Dia tak apa suka. Kalau kita bantah dia cakap dia diam. Mana dia tak suka. Ada style gitu. Orang Madinah, dia tak suka kita bantah-bantah. Kesan daripada didikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Macam mana ulama kita Syafi'i kata? Fatihah kita yang baki ditanggung oleh imam. Kalau sampai kita tertinggal dua rukun yang panjang, maka kerana dalam keadaan sedemikian rupa, Fatihah kita ditanggung oleh imam, sama seperti mazhab lain. Mana longgar juga, ada kelonggaran yang disebut oleh ulama-ulama kita mazhab Imam Syafi'i, tapi hukum asal kena baca. Kecuali dalam keadaan tertentu. Dalam keadaan tertentu. Macam tadi juga, dalam keadaan seperti imam tak baca Fatihah, tak baca bismillah, masa kita kata al-ibratu bi'tiqadil imam. Yang diambil kira ialah keyakinan imam. Keyakinannya bismillah bukan satu ayat dan suratul Fatihah. Sah tak di sisi dia? Ya sah. Jadi kita ikut kepada orang yang sah sembahyang, maka sahlah sembahyang kita. Senang, tak ada gaduh-gaduh. Tak adalah tuduh orang ni macam-macam. Ini orang yang faham dari sudut ilmu fiqh, dia akan berlapang dada semua. Dia berlapang dada. Boleh rujuk dalam kitab Al-Mas'alatul Imam, Al-Mas'alatul Al-Qawlut Tam fi Mas'alatul Imam wal Ma'mum yang telah saya baca sampai khatam kitab tersebut di Masjid Bukit Katil dalam beberapa tahun yang lepas. Saya rasa lebih kurang 6 tahun ke apa. Hampir-hampir kot. Hampir-hampir 6 tahun kitab itu telah habis dulu. Sama balik kitab kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Dan sunat membaca padanya. Ini sunat. Sunat membaca ketika waktu sujud. Bacaan ketika sujud ni dia banyak riwayat bacaan ketika sujud. Di antaranya bacaan ketika sujud ila subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la. Itu yang paling kuat. Subhana rabbiyal a'la. Manakala ditambah dalam riwayat yang lain subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Al-Imam Al-Bukhari tidak ada pertambahan wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la. Itu riwayat daripada Imam Bukhari. Adapun wa bihamdihi riwayat Al-Imam At-Tirmizi. Ala kulli hal, nak tambah ke ianya tidak menjadi masalah kerana ada dalil. Wa bihamdih selari dengan mazhab Syiah pertambahan wa bihamdih. Subhana rabbil a'la wa bihamdih. Ataupun boleh dibaca lagi seperti riwayat daripada Siti Aisyah radhiyallahu anha bahawa adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sujud membaca
subuhun quddusun rabbul malaikati warruh. Ini juga adalah merupakan bacaan ketika di dalam sujud. Dalam sujud. Mana kalau kita nak ada kelainan, ketika mana kita contohnya ketika semayang seorang diri, kita nak baca subuhun quddusun subuhun quddusun rabbul malaikati warruh, harus sebagaimana riwayat daripada Siti Aisyah radhiyallahu anha. Siti Aisyah radhiyallahu anha. Dan begitu juga dalam riwayat yang lain bahawa adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam telah membaca di dalam sujud ini bacaan-bacaan yang lain. Di antaranya Allahumma laka sajadtu. Allahumma laka sajadtu. Ya Allah, ya Tuhanku, bagi engkaulah aku sujud. Bagi engkaulah aku sujud. Allahumma laka sajadtu. Wa bika amantu. Dan dengan engkaulah aku beriman. Dengan engkaulah aku beriman. Kemudian wa laka aslamtu. Dan bagi engkaulah aku menyerah diri. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu. Telah sujudlah mukaku. Alladzi khalaqahu. Yang telah mencipta Allah akannya. Wasawwarahu. Yang telah membentuk akannya. Wasyaqqa sam'ahu wa basarahu. Dan telah membukakan pendengaran dan penglihatan. Tabarakallahu ahsanul khaliqin. Tabarakallah, berkat Allah sebaik-baik pencipta. Ini juga adalah di antara bacaan ketika sujud. Kita sambung lepas azan. Azan.
Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid darain amin. Dan sunat membaca padanya subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Sebelum ini bacaan ketika sujud dan ketika rukuk tidak ditentukan bacaannya, kecuali setelah turunnya firman Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, lamma nazala fasabbih bismi rabbikal azim, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ij'aluha fi ruku'ikum. Turunnya firman Allah, bertasbihlah kamu dengan nama Tuhan engkau yang agung. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jadikanlah bacaannya di dalam rukuk kamu. Maka baca dalam rukuk subhana rabbiyal azim. Ketika mana falamma nazalat sabbihisma rabbikal a'la, suratul a'la, sabbihisma rabbikal a'la, qala ij'aluha fi sujudikum, jadikanlah bacaannya di dalam sujud kamu. Maka bacaannya subhana rabbiyal a'la. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Riwayat bacaan di dalam sembahyang ada sujud ini banyak. Ada bacaan sebagaimana yang diriwayatkan daripada ramai di kalangan para alim ulama hadis selain daripada Al-Imam Al-Bukhari, termasuklah Imam Abi Daud, Imam Tirmizi, Imam Ibnu Majah, Imam Muslim dan Imam Ahmad Ibn Hanbal. Turutan Imam Ahmad Ibn Hanbal juga meriwayat dalam musnadnya, termasuklah Imam Bukhari, Imam Tirmizi, Imam Nasa'i, Ibnu Majah, Abu Daud, kecuali Imam Bukhari. Bacaan di dalam sujud, Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu, sajada wajhiya lilladhi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu, tabarakallahu ahsanul khaliqin. Ini boleh dibaca oleh imam apabila makmum yang mengikutnya redha. Sebab nanti kalau dia baca sampai 3 kali, lama. Takut makmum tak tahu apa imam baca, lama sangat sujud tu imam ni. Tidur dah. Jadi takut makmum tidak tahu dan tidak redha. Contohnya kalau surau kita ni tepi-tepi jalan ni ada orang bukan orang tempatan sini. Orang kadang-kadang singgah semayang, di imam tak boleh baca panjang sangat, ditakuti makmum tidak redha. Kecuali kalau masjid dan surau itu dah tahu kalau imam tua ni dia lama sikit, dia dah redha gitu. Hukumnya tidak makruh. Tetapi kalau semayang seorang diri, terutama semayang tahajud, adalah digalakkan membaca bacaan tersebut. Adalah digalakkan membaca bacaan tersebut, iaitu Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu, sajada wajha lilladhi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaul tabarakallahu ahsanul khaliqin. Adapun kalau kita seorang-seorang jadi imam, bacaannya subhana rabbiyal a'la. Timbul persoalan, hal yustahabbu an yudhifa wa bihamdihi, adakah disunatkan menambah wa bihamdih? Sebab riwayat asal tadi ketika mana turun firman Allah Ta'ala sabbihisma rabbikal a'la, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ij'aluha fi sujudikum, jadilah tasbih dalam sujud kamu subhana rabbil a'la wa bihamdi. Tak ada kan? Sebab ayat Quran begitu. Bagaimana pertambahan wa bihamdi? Wa bihamdi. Qala al-Imam Ar-Rafi'i rahimahullahu taala, Imam Rafi'i di antara syekh yang alim di kalangan mazhab kita Imam Syafi'i. Dia namakan Ashabut Tarjih. Al-Imam Ar-Rafi'i, seorang ulama yang alim di kalangan mazhab Imam Syafi'i. Imam Rafi'i ini dengan Imam Nawawi, dia lain di sudut metod dia, manhaj dalam menentukan hukum. Kerana
Di dalam mazhab kita ini, dia ada dua aliran. Satu aliran dinamakan Iraqiyin, ada lagi dinamakan mazhab Khurasaniyun, iaitu golongan Marawiz, disebut mazhab Marawizah. Al-Imamul Marwazi, anak murid Al-Imam Syafi'i. Jadi dua aliran. Ada yang cenderung kepada mazhab Iraqi, Al-Baghdadi, disebut Baghdadiyun, seperti Al-Imamun Nawawi. Al-Imamun Nawawi. Adapun Imam Rafi'i, dia adalah golongan Khurasaniyun. Khurasaniyun. Banyak memberikan pandangan-pandangan gitu, yang tak pernah dijangkau oleh orang. Mereka ni telah mengeluarkan banyak pandangan-pandangan. Kadang-kadang pandangan itu ada berlaku zaman sekarang. Al-Imamun Nawawi, dia berdasarkan dalil-dalil. Ini dua aliran di dalam mazhab kita Imam Syafi'i, disebut Baghdadiyun, iaitu di Iraq. Satu lagi iaitu Khurasaniyun, nama dia. Khurasaniyun. Khurasaniyun. Oleh sebab itu, ada Imam Rafi'i, ada Imam Nawawi. Imam Rafi'i seorang ulama yang alim di kalangan mazhab Imam Syafi'i, yang telah mensyarahkan kitab Al-Imam Al-Ghazali yang bernama Al-Wajiz. Imam Ghazali ini Allah berikan ilmu yang begitu hebat lah. Allah berikan begitu banyak ilmu kepada beliau. Kalau beliau Imam Ghazali mendalami fiqh, dia mengatasi orang lain. Dia mendalami ilmu fiqh sehingga dia mengatasi, dan sehingga boleh dikirakan satu mazhab, begitu hebatnya. Kerana Imam Ghazali ini dia mujtahid. Hampir lebih pada 70 pandangan Imam Ghazali tidak sama dengan Imam Syafi'i. Sehingga dibukukan pandangan Imam Ghazali tidak sama dengan Imam Syafi'i. Ada kitab dia khas. Maknanya ada ketika Imam Ghazali ini berijtihad sendiri, tetapi dia tetap mazhab Syafi'i. Karangan Imam Ghazali ini nama dia Al-Wajiz. Al-Wajiz. Al-Wajiz ini telah disyarahkan oleh Al-Imam Rafi'i yang bernama Fathul Aziz. Nama dia Fathul Aziz. Kitab Al-Wajiz ini satu jilid, tapi disyarahkan oleh Al-Imam Rafi'i rahimahullah ta'ala, menjangkau kepada lebih kurang 14 jilid. 14 jilid. Sekarang ni barangkali jadi 16 jilid yang dikarang oleh Al-Imam Rafi'i. Setiap pandangan dikuatkan dengan dalil Quran dan hadis Nabi, dan juga pandangan para sahabat dalam kitab beliau Fathul Aziz, nama dia. Fathul Aziz, ataupun disebut Asy-Syarhul Kabir, karangan Al-Imam Rafi'i rahimahullah ta'ala. Al-Imam Rafi'i menyebut dalam kitab beliau yang bernama Fathul Aziz tentang penambahan wa bihamdih ini. Istahabbahu ba'duhum. Sebagian ulama kita mazhab Imam Syafi'i menganggapkannya ia adalah mustahab, sunat. Qala al-Imam an-Nawawi, Imam Nawawi menakalkan juga, istahabbahu al-aksariyun. Kebanyakan ulama Syafi'i menganggap ianya adalah sunat. Wa jazama bihi at-tahqiq fi at-tahqiq, dan Imam Nawawi telah menyebut dalam kitab beliau dalam kitab beliau Tahqiqul Minhaj, nama dia. Kitab Imam Nawawi ni banyak, Daqaiqul Minhaj, Tahqiq, kitab Minhajul Talibin. Beliau menyebut dalam kitab Tahqiq, kebanyakan ulama Syafi'i mengatakan hukumnya sunat, tapi riwayat daripada Al-Imam Tirmizi rahimahullah ta'ala inilah yang dipakai dalam mazhab kita. Tapi dari riwayat imam yang lain sekadar subhana rabbiyal a'la. Untuk mengharmoniskan pandangan ini, maka ulama kita di Malaysia ni, Syekh Ahmad Basamih rahimahullah ta'ala, yang mengarang kitab Mustaqah Hadis. Mustaqah Hadis. Seorang ulama yang alim beliau. Dulu beliau duduk kat Keramat dia. Surau nama Al-Islah tu, AU4 tu, dia duduk tidak jauh daripada kawasan belah Keramat.
Allah yarhamu, selepas beliau meninggal dunia tak ada orang yang menyambung lagi kitab Mustikah Hadis. Mustikah Hadis. Syekh Abdullah Basami telah mengarang kitab Mustikah Hadis, mendatangkan riwayat-riwayat yang menguatkan pandangan mazhab kita Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Di antara beliau menyebut dalam kitab Mustikah Hadis, Mustikah ni ada muqaddimah, jilid pertama dan jilid kedua. Karangan Syekh menyebut bahawa riwayat pertama Subhan Rabbil A'la. Kemudian warawahul al-Imam At-Tirmizi wa bihamdih. Mana dalam mazhab Imam kita Syafi'i juga ada dalil. Walaupun ada fatwa di dalam negeri kita, di dalam negara kita ada satu negeri mengatakan membaca wa bihamdih itu tidak warid. Tak silap saya dihukumkan bid'ah pula. Janganlah sampai melampau hukumkan bid'ah, sebab benda ini telah dibahaskan oleh ulama begitu panjang. Kita tidak dapat mengatasi kealiman Imam Nawawi. Imam Nawawi sendiri sebut wa jazama fit tahqiq, menyebut dalam kitab beliau tahqiq bahawa sesungguhnya kebanyakan ulama-ulama kita Syafi'i menambahkan wa bihamdih. Tapi yang paling kuat adalah subhana rabbil a'la. Itu riwayat yang paling ramai ulama hadis yang meriwayatkan subhana rabbil a'la. Subhana rabbil a'la wa bihamdih. Tapi saya tengok dalam kitab Syiah semua ada pertambahan wa bihamdih. Kerana mereka meriwayat daripada Ja'far Shadiq ada pertambahan wa bihamdih. Oleh sebab itu kita kena takribkan mengikut pandangan, maknanya ada ahli sunnah riwayat wa bihamdih dan ahli Syiah juga wa bihamdih. Barangkali wa bihamdih itu lebih kuat kan? Mungkin kita belum kaji. Kadang-kadang kita ni terlampau ta'assub dengan ahli sunnah sampai kita mengedepikan riwayat daripada mazhab yang lain. Barangkali mungkin riwayat dia kita belum tengok lagi susunan sanadnya sehingga Nabi SAW. Tidak semuanya bacaan di kalangan mazhab yang lain ini tak betul. Mereka juga ada sandarannya dan mereka juga ada cara mentakhrijkan riwayat-riwayat mereka. Mereka juga ada jarah wa ta'dil. Mereka juga ada juga periwayat ini boleh terima, tak boleh terima, sama. Mana dalam mazhab yang lain, dan sebab Ibadiyah, Al-Imam Al-Ibadi rahimahullah ta'ala masyhur di kawasan, contohnya kalau kita pergi ke Oman, kita singgah sana, mereka mazhab Ibadiyah. Adakah kita tak boleh ikut dia? Dia bukan kafir, dia tetap Islam. Hanya i'tiqad dia ialah Mu'tazilah dia tidak kafir, tapi dihukumkan dia sesat. Sesat belum tentu jadi kafir. Sesat belum tentu jadi kafir, gitu. Maka kita ikut dia. Dia fik mengikut mazhab Al-Ibadi. Sama je sembahyang. Hanya bacaan dia ada lain sikit. Tapi rakaat semua sama. Kita singgah sana. Bolehlah kita sembahyang? Boleh. Saya nak balik Melaka, singgah dekat Aikro sembahyang. Tengok-tengok ikut orang Syiah rupanya. Dekat Aikro kan. RNA Aikro. Masa tu daripada Putrajaya singgah sembahyang maghrib situ. Bila saya habis sembahyang, patut dia lain macam. Dia mula-mula dia sebab dia begitu. Rupanya Syiah dia ada batu depan dia. Ada batu. Betul-betul tak batu. Oh, Syiah aku ikut tadi. Gitu. Mujur saya ikut waktu rakaat yang terakhir kan betul. Jadi tak perasan lah. Rakaat terakhir maknanya dia berrakaat yang terakhir tak ada baca kuat kan. Dia pun dia beri salam. Rupanya dia Syiah. Habis saya sembahyang dia pun kita sampai tu Aikro, dia pun masuk Aikro. Mana masuk Melaka juga dia. Rupanya Syiah tu Melaka juga. Orang Melaka juga. Orang Melaka. Tapi dia bukan Melayu. Saya rasa dia bukan Melayu. Mungkin pelajar di sini yang bermazhab Syiah. Pelajar sini yang bermazhab Syiah. Muka macam muka-muka orang Arab. Mungkin orang Arab ataupun belajar di negeri kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Sama balik kita kata. Boleh baca sekali ataupun surah kurang-kurang akmalnya, sekurang-kurang paling sempurna. Akmal ialah paling sempurna.
Diguna wazan akmalu, memberi maksud paling sempurna lah gitu. Akmal, afdal. 3 kali. Nak tambah lagi, maka baca 5. Contohnya, imam ni kan dia pergerakan dia laju. Dia jadi imam, pergerakan dia laju. Dia lebih awal sampai sujud. Orang lain belum sampai sujud lagi. Terutama badan dia rendah. Jadi kalau dia baca 3 kali, barangkali makmum terkejar-kejar. Ada lebih baik bagi dia baca 5 kali. Ada begitu. Kita baru nak sujud, dia dah duduk antara 2 sujud. Dia betul, dia baca 3 kali. Dia kata saya baca 3 kali. Tapi kerana pergerakan dia laju. Dan kedudukan dia pula, dia rendah. Jadi dia sampai cepat. Kita belum sampai lagi, dia dah baca 2. Kita sampai, dia dah baca 3. Kita baca 2, dia dah naik atas. Betul tak? Bagi keadaan begini, imam ni perlulah mengambil kira keadaan makmum di belakang supaya jangan makmum ni tergesa-gesa. Bacalah 5 kali. Bacalah 5 kali. Nak panjang lagi? Ini bacalah 7 kali. Nak panjang lagi? Maka 9 kali. Ini terakhir. Maka bacalah 11 kali. Setakat 11. Setakat 11. Nak berdoa itu cerita lain. Tasbihnya sekadar 11 kali. Nak berdoa. Tapi kalau jadi makmum, imam bangun, kita bangun. Dan jangan nak berdoa panjang-panjang waktu sujud kalau menjadi makmum. Kerana jadi makruh sembahyang kita. Imam bangun. Nanti kalau nak doa waktu sujud panjang-panjang, sembahyang seorang diri. Jadi contohnya lepas maghrib tadi, sembahyang sunat, sujudlah lama sampai azan isyak. Baru bangun. Dekat-dekat azan isyak. Betul, saya tengok kadang-kadang makmum kan. Imam dah bangun, imam nak habis dah. Dekat-dekat nak habis tasyahud, baru dia bangun. Dia jadi imam ke jadi makmum? Dia jadi makmum. Kalau jadi makmum, ikut imam. Ju'ilal imamu liyu'tamma bihi. Imam itu dijadikan ikutan kamu. Imam bangunlah. Kenapa pula nak doa panjang-panjang? Memang betul dalam hadis Nabi SAW bahawa Nabi SAW bersabda, aqrabu ma yakunu bi abdu ilallah wa huwa sajid. Hamba Allah paling hampir kepada Allah iaitu waktu sujud. Fa aksiru ad-doa, maka perbanyaklah doa. Itu kalau sembahyang seorang diri. Kalau jadi makmum, kena ikut imam. Betul, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid fa aksiru doa. Perbanyaklah doa. Tapi kalau kita sembahyang seorang diri, doalah. Jangan bahasa Melayu. Kalau bahasa Melayu dalam hati boleh. Tetapi dalam bahasa Arab boleh. Di antara doa yang dibaca oleh Nabi SAW ketika sujud, Allahumma ghfirli zambi kullahu. Ya Allah, ampunlah dosaku keseluruhannya. Allahumma ghfirli zambi kullahu. Ya Allah, ya Tuhanku, ampunlah dosaku keseluruhannya. Diqqahu wa jillahu. Sama ada, dia kata, sama ada ianya adalah diqqah, ya diqqahu, sama ada ianya dakik, dosa halus, ataupun dosa itulah dosa yang jalil, yang besar-besar. Dia kata awwalahu wa akhirahu, sama ada ianya awal dan akhir. Wa alaniyatahu wa sirrahu, sama ada terang-terang ataupun secara tidak terang-terangan. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga Abu Daud. Itu di antara doa Nabi SAW ketika sujud selepas membaca tasbih. Ataupun apa-apa doa yang boleh kita baca. Di antara doa yang Nabi SAW baca, Allahumma a'udzu biridhaka min sakhatik. Ya Allah, aku berlindung dengan keredaanmu daripada kemurkaanmu. Minta redha Allah, jauh murkanya. Wa bimu'afatika min uqubatik, dengan kemaafanmu ya Allah, jauhlah daripada kemurkaanmu.
Wa a'udzubika, dan aku berlindung dengan kau ya Allah, minka la uhsi sana'an alaika, tidak terhingga pujiku ke atas engkau ya Allah, anta kama asnaita ala nafsik, sebagaimana engkau puji ke atas diri engkau ya Allah. Itu juga bacaan yang dibaca oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama lagi. Qala al-musannifu rahimahullah taala. Dan sunat bagi lelaki. Sebelum itu disebut oleh para alim ulama, wa yata'akkadul iksaru minad du'a fi sujud, maka bertambah muakkadlah atau memperbanyakkan doa ketika sujud. Nanti kalau kita waktu sujud, terutama seorang-seorang, bacalah doa banyak-banyak, dia kata. Ai fi sujudikum, ketika kamu sujud. Kenapa? Aqrabu ma yakunul abdu min rabbih, sehampir-hampir hamba itu daripada Tuhannya. Apa makna hampir Tuhan ni? Min rahmatihi, daripada rahmat Allah, wa huwa sajidun, dalam keadaan ia sujud. Fa aksirud doa, perbanyakkanlah doa, fi sujudikum, di dalam sujud kamu. Doalah apa pun. Doa minta supaya Allah Subhanahu Wa Taala ampunkan dosa dan seterusnya. Kalau bahasa Melayu tidak boleh dizahirkan. Kalau zahir, ya Allah ampunlah dosaku, ya Allah, ya Allah, ya Allah, batal sembahyang. Batal sembahyang. Dalam bahasa Melayu, bahasa apa pun lain pada bahasa Arab, hendaklah di dalam hati. Hendaklah di dalam hati. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Ini ada beberapa pandangan di kalangan para alim ulama. Ulama majabut, man dawama ala tarkit tasbih fir ruku'i was sujud saqatat syahadatuhu. Barang siapa berkekalan meninggalkan tasbih ketika rukuk dan sujud, gugurlah syahadahnya. Mana tak boleh jadi saksi. Ini pandangan siapa ni? Wa mazhabul imami Ahmad amman tarakahu amidan batalat salatuhu. Mazhab Imam Ahmad pula, siapa meninggalkan tasbih ketika rukuk dan sujud dengan sengaja, batal sembahyang. Wa fa in kana nasiyan jubira bi sujudis sahwi, sekiranya ia sengaja dalam keadaan lupa, ditampung dengan sujud sahwi. Tapi mazhab kita tak tampung dengan sujud sahwi sebab dia bukan sunat abad. Ini di kalangan mazhab yang lain. Lau naqasa an salasi tasbih bi ruku' wa sujud lam tajuz salatuhu. Sebahagian ulama di kalangan mazhab Abu Hanifah juga menyatakan sekiranya kurang tasbih daripada 3 waktu rukuk dan sujud, maka tak sah sembahyangnya, tak memadai sembahyang. Lam tujzi salatuhu. Allahu akbar. Kalau boleh, tadi memang kata boleh 1. Sekurang-kurang 1, tapi mazhab lain kata kalau kurang daripada 1, lam tujzi salatuhu, tidak memada sembahyang, mana tak sah. Ambillah 3. Ambillah 3 sebab khilaf di kalangan para alim ulama. Sama boleh. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid daraini amin. Dan sunat bagi lelaki merenggangkan akan 2 lengannya daripada 2 lambungnya. Ini adalah berdasarkan hadis yang diriwayatkan daripada Wa'il ibn Juhrin radhiyallahu an. Katanya, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza sajada yada'u rukbatayhi qabla yadayn. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila sujud meletakkan 2 lutut sebelum 2 tangan. Kemudian idza shalla farraja baina yaday, dan apabila sujud ni merenggangkan 2 tangannya hatta yabdu bayadu ibtaihi, sehingga ternampak sehingga jelas putihnya ketiak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukanlah orang nampak ketiak begitu, sebab ada jubah Nabi sallallahu alaihi wasallam iaitu labuh, seolah-olah nampak begitu, begitu.
Nabi SAW dadanya dekat sini tidak ada bulu sebab terpancarnya nur. Ketika mana dibelahkan dada Nabi SAW dalam peristiwa Mi'raj sehingga nur terpancar. Adalah di dada ni iaitu bulu-bulu yang halus, bukan bulu dada. Macam kita bulu dada banyak. Saya mimpi dengan Rasulullah. Banyak bulu dada dia. Itu bukan Rasulullah lah kan. Itu bukan Rasulullah. Dan diriwayatkan lain daripada lain, kana idza sajada jafa baina yadai. Adalah Nabi SAW ketika sujud jafa, jaf makna ada rongga, baina yadai, di antara dua tangannya, hatta law anna bahimatan aradat an tamurra tahta yadahi marrat. Sekiranya ada binatang nak lalu di bawahnya, nescaya boleh lalu di bawahnya. Macam mana tu? Jadi Nabi SAW bila sujud, tangan ni kemang, ni naik, punggung atas, maknanya kalau kucing nak lalu apa semua bawah ni, boleh lalu. Boleh lalu. Ini hadis yang diriwayatkan daripada Abdullah ibnu Buhainah radhiyallahu an. Dan seterusnya Nabi SAW telah memberikan peringatan, jangan sujud macam ni. Diriwayatkan daripada Sayyidina Anas radhiyallahu an daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala i'tadilu fis sujud. Maka hendaklah kamu i'tidal mana menegakkan waktu sujud, tegak atas. Wala yabsut ahadukum zira'aihi, janganlah mengembangkan salah seorang daripada kamu akan dua zira', dua bahu ini, lengan ini. Dua lengan tu jangan buat begitu. In bisatal kalbi, sebagaimana anjing. Jangan diletak tangan begitu, ditegakkan. I'tadilu, naikkan. Ini bagilah lelaki. Manakala perempuan, satu hari Nabi SAW ternampak perempuan semayang macam lelaki. Bila masuk masjid, ternampak perempuan semayang macam lelaki. Maka lepas perempuan itu semayang, maka Nabi SAW bersabda, iza sajadtuma, bila kamu berdua sujud, fadumma, maka kena rapatkan. Fa innal mar'ata laysat karrajuli, sesungguhnya perempuan tidak sama macam lelaki. Hadis ini juga sahih sehingga disebut oleh Syekh Mustafa Bora dalam kitab beliau Al-Fiqhul Manhaji, mendatangkan hadis inilah yang dipakai di kalangan mazhab kita Al-Imam Syafi'i. Maka hadis yang di ujungnya fa innal mar'ata laysat karajuli, jadi mazhab kita Imam Syafi'i pegang semua pergerakan dalam sembahyang ni tak sama dengan lelaki. Takbir pun tak sama, berdiri pun cara rapatnya tak sama. Adapun lain daripada mazhab Imam Syafi'i, contohnya ulama-ulama terkini mengikut pandangan beliau, iaitu Syekh Albani, Syekh Nasruddin Albani. Nama dia bukan Nasruddin, nama dia. Nama beliau bukan Nasruddin, beliau menggelarkan nama beliau penolong agama. Tapi nama dia bukan Nasruddin, bapak dia tak bagi nama dia Nasruddin. Syekh, tak apalah dia nak bagi nama dia Syekh Nasruddin Albani, menyebut dalam kitab beliau sifat salat Nabi SAW, perempuan semayang sama dengan kita. Kalau lelaki, takbir pun ke atas. Tapi takbir geng-geng Albani, dia tak naik atas, dia macam ni. Itu semua geng-geng Albani. Macam mana takbir dia? Itu geng Albani. Orang Arab Saudi pun tak ada begitu, tak ada lebih, sampai terpaksa sukat pula tu. Allah. Begitu. Takkan payah ke? Jadi payah sembahyang cara aliran Albani ni. Lepas tu tangan terlampau tinggi sangat. Udah tu. Tangan sampai sini kan. Adakah sembahyang ni memayahkan? Sampai saya satu kitab, ini adalah kajian ilmiah, dia merupakan risalah master
Dibuat pun di Ummul Qura. Bahas tentang cara angkat tangan dan juga cara letak tangan. Hampir lebih 50 hadis. Terpulang. Ada yang nak letak sini, ahlan wa sahlan. Siapa nak letak sini pun ada riwayat. Siapa nak letak bawah pusat pun ada riwayat. Siapa nak lepas pun ada riwayat. Lepas pun ada riwayat. Macam Maliki lepas. Mazhab Ibatim lepas. Mazhab Syiah lepas. Ada riwayat. Siapa nak lepas, ahlan wa sahlan, Maliki pun lepas. Siapa nak letak bawah pusat, macam Hanafi. Siapa nak letak pertengahan, mazhab Syafi'i. Siapa nak letak atas, Syekh Albani. Fadhal. Tapi jangan salahkan orang semayang tak sini tak betul dan sebagainya, tak betul. Sebab hadis Nabi SAW bukan seorang sahabat yang meriwayat. Begitu, barangkali ini keselesaan orang ni dah tua, orang ni orang macam ni, orang ni keadaan begini, rahmat gitu. Sama balik. Kalau baca kitab sifat solat Nabi SAW, bahawa perempuan ini sama macam lelaki. Dia kata. Dia tuduh pula kita mazhab Imam Syafi'i ni tak betul. Pelik pula lah. Sedangkan dalam mazhab kita ada dalil. Dalil tu, hadis tu kuat. Ketika mana Nabi SAW melihat seorang perempuan, dua orang perempuan sujud dalam keadaan seperti lelaki, maka Nabi SAW tegur selepas semayang. Tegur lepas semayang. Iza sajadtuma fadumma. Bila kamu berdua sujud, dumma. Dapatkan. Fa innal mar'ata laysat karrajuli. Sesungguhnya perempuan tidak sama macam lelaki. Maka kalau takbir, mazhab kita kata kena dapatkan, tutupkan buah dadanya begitu. Jangan begitu. Itu lelaki. Sebab berdasarkan hadis tu, itu ilatnya. Sebabnya fa innal mar'ata laysat karrajuli. Tak payahlah tukar mazhab lain. Mazhab kita pun ada dalil. Begitu. Ini baca sifat-sifat solat Nabi. Kata solat Nabi. Sifat solat Nabi. Tapi dia tak bagi baca Assalamu alayka ayyuhan Nabi. Kerana Rasulullah dah wafat. Rasulullah dah wafat, tak boleh baca Assalamu alayka ayyuhan Nabi. Kerana itu tawassul. Tawassul dengan orang dah mati syirik. Maka naklah ditukar Assalamu ala Nabi. Sedangkan tidak ada riwayat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suruh kita tukar Assalamu ala Nabi. Di sifat solat Nabi. Saya kalau betul orang pegang sifat solat Nabi, kalau baca Assalamu ala Nabi, saya tak nak ikut dia. Sebab dia menukar hadis Nabi. Sampai begitu sanggup dia kata, bila baca Assalamu alayka ayyuhan Nabi, ini syirik. Sebab tawassul dengan Rasulullah, sedangkan Rasulullah dah wafat. Sedangkan itu yang diajar oleh Nabi SAW. Bukan masalah hidup, wafat tak wafat. Itu bacaan dalam semayang. Sanggup ditukar bahasa yang lain. Assalamu ala Nabi. Baca sifat solat Nabi. Ulama-ulama Saudi tidak bersetuju. Di antara Syekh Muhammad Saleh Utsaimin, Allah yarhamuh, telah menjawab, tapi beliau secara ilmiah. Dia tak sebut nama Syekh. Dia tahu Syekh Albani. Beradab dengan ulama. Dia kata, tidak bolehlah kita mengandaikan sedemikian rupa. Ini bacaan yang diajar oleh Nabi SAW. Kekalkan bacaan yang diajar oleh Nabi. Assalamu alayka ayyuhan Nabi. Jangan ditukar Assalamu ala Nabi. Kerana baca kakak ni jadi syirik. Assalamu alayka ya Rasulullah. Baca kat macam tu syirik. Assalamu alayka ya Rasulullah. Bila berhadapan dengan maqam, syirik dia kata. Ya Rasulullah, ya Rasulullah. Sebab Rasulullah telah wafat. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Jangan sampai berlebih-lebihan. Baca boleh, jangan percaya. Belajarlah banyak kitab. Dan kita buat perbandingan. Tidak semestinya pandangan seseorang itu betul. Ada kala melampau-lampau sangat sampai mengubah pula hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata itu solat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hasya lillah. Kita pegang dalam kitab kita. Sama balik kitab kita. Dan sunat bagi lelaki merenggangkan akan dua lengannya. Ini hadis yang saya bacakan tadi. Daripada dua lambungnya. Dan sunat mengangkat akan perutnya. Daripada dua pahanya. Pada rukuknya dan pada sujud. Berbeza perempuan. Perempuan
Fa innal mar'ata laysat karrajuli, dia kena rapatkan dekat lambungnya. Fadumma, bukan tangan ni di ke bumi, tetapi tangan ini tidak direnggangkan. Fadumma, maka apitkan dia begitu. Tinggi tetap tinggi, tapi dirapatkan begitu. Ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu. Kita mazhab kita Syafi'i ini masing-masing setiap perbuatan ada dalil, ada dalil. Bagi perempuan yang dah 6 tahun, 6 bulan atau 7 bulan yang mengandung perutnya besar. Jadi dia rapat dan dia perlu menekan kepala dia. Kalau diletakkan kerusi yang kecil dan kedua tangan tu dia sujud duduk di atas kerusi itu, adakah boleh diterima atau Boleh, boleh. Muqaddimah tadi saya dah huraikan. masih boleh diterima? Boleh. Boleh. Tadi muqaddimah datang, tak ada? Boleh. Yang disebut dalam kitab tadi bahawa sesungguhnya seperti orang yang mengandung, seperti orang yang mengandung, maka dia ambil makhiddah. Makhiddah ialah bantal, ataupun buatlah apa-apa benda. Mungkin bantal paling mudah, ataupun buat macam ni, rehal apa seumpamanya, disujud di atas tempat tersebut harus. Sebab hukumnya masyakkah bagi dia nak sujud, kalau sujud perut dia besar. Ataupun ada orang dia memang tak boleh sujud, kerana bila dia sujud, kerana matanya bau, dibuat pembedahan. Ataupun orang ni terlampau pening sangat, peningan. Ada orang yang pening, sakit kepala, dia tak boleh sujud. Boleh juga sujud di atas satu benda. Sebab-sebab tertentu, al-masyaqqatu tajlibu taisir. Kepayahan menarikkan kepada kesenangan. Mana Islam ini ad-dinu yusrun. Tak payah kita nak menyusah-nyusahkan begitu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, itulah sebahagian di antara syarat-syarat untuk menentukan sahnya ketika sujud, Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati pertemuan kita dan digolongkan kita semua di kalangan hamba-hamba Allah yang bertakwa kepada insya-Allah. Kita akan bahas pula duduk antara dua sujud. Iaitu mengingatkan melututnya di akhirat besok. Sebagaimana turunnya firman Allah Ta'ala dalam suratul Jasiyah. Wa tara kulla ummatin jasiyatan. Kamu akan melihat, wahai Muhammad, setiap umat itu jasiyatan, melutut. Jadi duduk antara dua sujud ni mengingatkan keadaan hamba Allah besok di akhirat melutut depan Allah. Itu dia antara hikmahnya. Berdasarkan suratul Jasiyah. Untuk huraian lebih lanjut lagi, insya-Allah kita sambung pada masa akan datang. Mudah-mudahan pertemuan kita diberkati dan diredai oleh Allah Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan nanalu bisirriha hifzal Qur'an والعمل به وارزقنا منه علما منيرا وسلم تسليما كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل اجتماعنا بالرحمة وافتراقنا بالمغفرة وخاتمتنا بالسعادة وألهمنا الرشد والحكمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.